Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama diizinkan kita hadir lagi di masjid yang mulia. Sama-sama bersolat subuh bersama. Selanjutnya sama-sama kita berkumpul berdua dalam majlis ilmu. Syukur juga kepada Allah. Sama-sama diizinkan kita untuk kembali sambung balik kuliah kita. Saya rasa lama kita kuliah. Bulan lepas saya tak datang langsung kuliah. Masa saya kuliah tu saya kuarantin. Sebelum tu cuti sekolah. Yang kali kedua tu saya kuarantin. Jadi bulan lepas saya tak datang langsung kuliah. Wassalamualaikum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini kita ada bulan syukur gitu. Alhamdulillah. Jadi untuk kali ini tuan-tuan, dan sebelum kita start kuliah ni, sama-sama lah kita hormat tinggi-tinggi syukur Allah rezekikan kita untuk berada di bulan Ramadan. Hari ini dah hari ke-15. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, dalam ibadah puasa ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mensyariatkan ataupun memberikan rezeki kepada kita sebulan Ramadan ini untuk tolong kita sebenarnya, untuk tolong kita nak bagi mudah masuk syurga sebenarnya. Kalau tanya orang semua nak masuk syurga, kalau tanya orang semua nak masuk syurga, tapi nak masuk syurga tuan-tuan bukan boleh kita buat cara kita sendiri. Nak masuk syurga kena cara yang Allah bagi dan kita ikut cara tersebut, baru boleh masuk syurga. Dan antara cara yang Allah suruh kita buat untuk kita dapat syurga ialah puasa. Allah anugerahkan kita sebulan Ramadan puasa bersama pakej-pakejnya untuk memudahkan kita ke syurga. Tentang bayangkan kalau Allah kata kamu kena cari jalan untuk ke syurga, Allah tak tolong kita syariatkan satu pun ibadah apa kita nak buat. Jadi hak yang mana Allah syariatkan semua untuk memudahkan kita. Tugas kita hanya ikut yang tu. Sebab jalan tu saja yang membawa ke syurga. Antara jalan yang nak memudahkan kita ke syurga ialah ibadah puasa ni. Yang saya sebut dalam 2-3 tazkirah saya sebelum ni. Antara antara cara waktu, kalau kita tanya macam mana kemudahan yang Allah bagi untuk kita ke syurga tu melalui puasa ni tuan-tuan. Dalam 3 tazkirah saya sebelum ni, kalau sebelum mudah-mudahan saya sebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi dia kata kullu 'amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal anak Adam itu digandakan. Al-hasanat bi'ashri amsalha. Setiap kebaikan digandakan kepada 10 ila 700 dha'fin kepada 700 kali ganda.
ila ad'afin katsira, kepada gandaan yang sangat banyak. Jadi cerita ni di permulaan hadis Nabi sebut setiap amal anak Adam tu digandakan kepada 10 kali keluar, kepada 700, dan kepada gandaan yang banyak, yang maknanya lebih. Nabi kata illa siyam, melainkan puasa. Puasa dia tak masuk dalam calculation yang macam tu. Dia tak masuk perkiraan yang boleh darab dengan 10, boleh darab dengan 700. Boleh ada sistem dia kita kira lah, cuma berapa. Nabi kata illa siyam, tapi puasa tak masuk, puasa tak kira macam tu. Allah kata fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa tu dia puasa untuk aku dan aku akan membalas. Allah buat pengecualian puasa di sini bukan kerana puasa tu tak masuk sampai 700 sampai banyak tadi. Mana puasa tu lebih banyak Allah nak bagi. Hak yang tu tak masuk. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, special. Allah tak cerita gandaan dia berapa, maknanya banyak. Sebab tu dalam ayat yang mengatakan pahala orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan ganjaran kepada orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa hisab. Tak ada kira-kira ada macam mana, ceritanya banyak. Dan kata ulama, antara ibadah yang terkait dengan kesabaran, paling banyak berkait dengan kesabaran ialah puasa. Puasa kita kena sabar tu tak? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sabar banyak pahala. Dan antara sebab banyak pahala lagi, kata Allah, hadis ni kata Allah bagi pahala khusus untuk dia. Kenapa Allah bagi pahala khusus? Ini yang saya sebut sebelum ni. Di sini saya tak sebut rasanya. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata kerana puasa itu ialah satu ibadah yang Allah buang perasaan riak padanya. Buang perasaan riak pada puasa tersebut. Puasa ni satu ibadah yang tidak ada riak. Kalau ada pun tuan-tuan, jarang-jarang orang boleh nak riak kerana puasa. Kerana puasa itu ialah ibadah yang disuruh kita tinggalkan sesuatu. Bukan disuruh kita buat sesuatu, tapi disuruh kita tinggal. Dia suruh makan ke dia suruh kita tinggal makan? Suruh tinggal makan. Dia suruh minum ke suruh kita tinggal minum? Suruh kita tinggal minum. Dan dia suruh tinggal beberapa perkara yang membatalkan puasa. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, maksud yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab tadi, dia kata tak ada riak di situ. Kerana ibadah yang kita tak boleh tayang ke orang. Sebab tak ada, kita tinggalkan dia. Jadi nak tayang apa ke orang? Kalau dia suruh buat ataupun dia suruh tonjol, dia suruh munculkan, boleh jadi ada riak di sana. Kan? Semayang kita boleh jadi tak? Sebab kita ada semayang tu, kita aku Mayang hukuman. Aku baca Quran aku sedar. Kan? Aku sedekah banyak. Orang lain tak sedekah. Maka di situ ada unsur, boleh masuk unsur. Bukan kita kata kita semayang ni semua riak dah. Boleh jadi ada. Sebab tu nanti kita akan jumpa dalam bab ni, ataupun siapa yang baca kitab Syama'il Muhammadiyah, ada hadis dalam bab solat Nabi, solat sunat Nabi. Imam Tirmizi bawa bab solat sunat tu di rumah. Bab solat sunat di rumah. Ada tuan-tuan. Kita jangan tanya Pak, habis Ustaz tarawih? Bukan kita cerita tu. Bab keutamaan sembahyang sunat yang bukan berbentuk syiar macam tarawih, contohnya qiyamul lail dan sebagainya. Kita disuruh utamakan buat di rumah. Supaya apa? Supaya amalan sunat kita ni tak ramai orang tahu. Tak ada orang tahu kalau boleh. Amalan sunat bukan untuk beritahu orang. Amalan sunat ni untuk kita rahsiakan dia. Sebab pada amalan sunat mungkin jadi saja timbul rasa riak kerana kita menunaikan. Kita ada I do something, bukan I do nothing. Kalau kita melakukan sesuatu, boleh jadi kita tunjuk ke orang. Kita makan sesuatu nasi biryani, kita boleh dia tunjuk ke orang makan nasi biryani, letak gambar masuk Facebook. Tapi kalau kita tak makan, nak masuk Facebook cerita tak makan, tak boleh. Tak ada orang macam cerita tu. Kita minum kopi paling kau sekali kat tapah, masuk Facebook. Boleh cerita ke orang, masuk grup WhatsApp, boleh.
Tapi kalau kita tak minum, kita cerita ke orang, tak minum ni, oh cerita, kan? Beritahu benda yang tak ada. Jadi sebab puasa meninggalkan dia tak ada riak. Tapi kalau ada orang juga dia buat, dia cerita kau, aku ni puasa, jarang orang buat, tapi boleh jadi juga. Hak tu dah orang tutup pintu, dia buka balik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu satu keutamaan. Alhamdulillah kita berada pada musim ni. Dan satu lagi tuan-tuan, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antara yang Allah anugerahkan bersama-sama dengan ibadah puasa dan juga Ramadan ni tuan-tuan, Allah menggandakan amalan kita. Pahala kita digandakan. Sebab itu kata seorang tabi'in, Ibrahim An-Nakha'i. Kata Ibrahim An-Nakha'i, dia kata tasbihatun fi Ramadan, tasbihatun fi Ramadan ta'dilu alfa takbiratin fi ghairihi. Satu tasbih, satu tasbihat, satu tasbih di bulan Ramadan boleh jadi menyamai 1000 tasbih pada bulan yang lain. Dan ada juga riwayat yang mengatakan rak'atan fi Ramadan afdalu, bukan ta'dil, afdalu min 1000 rak'atin fi ghairihi. Satu rakaat pada bulan Ramadan, dia kata, boleh jadi lebih baik daripada 1000 rakaat di luar Ramadan ni. Walaupun tidak ada dalil khusus gandaan pahala yang macam, tapi ada disebut oleh seorang tabi'in, Ibrahim An-Nakha'i. Dia ambil dari mana tuan? Dia ambil daripada ayat yang kita selalu baca, yang nak menceritakan bahawa gandaan pahala bulan puasa, khasnya bulan Ramadan, khasnya Lailatul Qadar yang Allah gandakan pahala padanya. Mari Lailatul Qadar tuan-tuan, siapa beribadah di malam tu, dia tak pakai dah cara orang dulu, kena tengok pokok duduk, kena tengok air jadi keras, rasa semua tak ada dah benda tu. Orang dah tak pakai dah kefahaman tu. Fahaman ini yang betul, siapa saja beribadah di malam tersebut, maka dia dapat ganjaran insya-Allah. Baca Quran, darablah dengan yang Allah kata, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Ini keadaan yang sangat banyak. Kita buat sekali je, macam 83 tahun lebih beramal. Kalau kita buat 10 kali, kalau kita buat 20 kali, 20 tahun kita beribadah, macam mana tuan-tuan? Kita punya kira-kira. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Ibrahim An-Nakha'i tadi, dia kata menyamai 1000, kerana pada tafsiran kedua perkataan khairun min alfi syahrin, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu maksud kita beri, yang kita selalu sebut lah, maksud 1000 bulan tu kali lah, bagi dengan setahun dapat 83 lah, kan? 83 tahun. Kita kira betul-betul 1000 bulan ada berapa tahun. Maksud yang kedua tuan-tuan, kata ulama, maksud daripada 1000 bulan ni bukan 1000 betul. Tuan-tuan mesti confuse, Ustaz ni dalam Quran betul-betul kata 1000 ni, kan? Bukan 1000 betul-betul, tapi dia tak menyangka makna yang tadi. Dia tak membuang makna 1000 tadi. 1000 di sini menunjukkan banyak. Menunjukkan apa? Banyak. Macam katanya duit dia banyak, ribu-ribuan duit dia. Kita tahu kan 20 ribu ringgit 25 sen. Kita sebut kan macam tu? Tak, tapi kita sebut ribu-ribu tu makna banyak. Orang Arab bila dia sebut ribu tu bermakna apa? Banyak. Tidak semestinya jumlah tu genap 1000, 100.00. Bukan macam tu. Boleh jadi maknanya disebabkan banyak. Sebab Allah menggambarkan sifat orang Yahudi yang nak panjang umur mereka. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Seorang daripada mereka tu teringin, nakkan sangat kalau dipanjangkan umur mereka hingga 1000 tahun. Makna 1000 tahun tu apa? Adakah dia nak hidup 1000 tahun, ataupun dia nak panjang umur? Nak panjang umur. Itu maksud yang kedua, boleh jadi. Boleh jadi maksud yang kedua. Adakah tafsiran bercanggah antara satu sama lain? Dah. Hak tadi mungkin 1000 dari bentuk hakikat dia. Hak ni boleh jadi bentuk metafora, majaz. 1000 tu menunjukkan banyak. Boleh jadi saja Lailatul Qadar itu ganjaran lebih pada 1000 bulan. Kalau 1000 tu maksud yang kedua, maksud yang
Banyak, yang sangat banyak. Yang sangat banyak. Jadi kata Ibrahim An-Nakha'i tadi, dia kata satu tasbih di bulan Ramadan lebih daripada 1000 tasbih bulan lain. Maknanya ganjaran dia banyak 1000 tu. Bukan makna 1000 dot 1000 tu. Satu rakaat di bulan Ramadan katanya lebih daripada 1000 pada bulan yang lain. Itu maksudnya ganjaran pahala yang banyak. Apatah lagi di bulan Ramadan ni, apatah lagi di malam Lailatul Qadar. Jadi ganaan yang banyak tuan-tuan. Dua, Allah nak tolong kita tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, Allah nak tolong kita dengan Allah anugerahkan dalam bulan Ramadan ini, di sana ada amalan-amalan yang menjadi penghapus dosa. Bulan Ramadan Allah tawarkan satu package penghapusan dosa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sangat perlukan package ni. Package penghapusan dosa ni kita sangat perlukan. Sebagai seorang hamba kita perlukan sangat Allah ampunkan dosa-dosa kita. Pasal apa tuan-tuan? Amal kita boleh harap dah untuk masuk syurga dengan dia. Kita boleh harap. Tapi pasti dah kita boleh masuk syurga dengan amal kita. Kan kita baca hadis tu tuan-tuan, hadis bab istiqamah. Nabi kata, fa innahu la yanju ahadan minan nar bi'amali. Dan pada riwayat Nabi kata, la yadkhulul jannah bi'amali. Seorang itu tak akan terlepas dari neraka kerana amalannya. Seorang itu tak masuk ke syurga pun kerana amalannya. Kan? Kita cerita hadis dulu kan. Sebab kalau kita fikir balik amalan kita ni, kalau ganti dengan duit lah, nak beli satu rumah di syurga, nak beli satu space, satu ruang untuk kita di syurga, boleh tak kamu ya? Tak akan dapat tuan-tuan. Tak akan dapat. Jadi selain daripada tu, kita kata rahmat Allah kita perlukan untuk masuk ke syurga. Bila Allah dah bagi rahmat, barulah siapa rajin duduk di dunia banyak daripada orang lain, baik daripada orang lain, dia duduk tingkat atas sikit lah. Siapa kurang duduk tingkat bawah sikit. Dia tak sama orang bayar sunat rawatib hari-hari dengan orang tak bayar. Dia tak sama orang bagi khutbah tuan-tuan, dengar betul-betul dengan orang duduk sembah anak khutbah. Tak sama. Kan? Dia tak sama orang bayar 2 rakaat dengan orang bayar 20. Tak sama. Hal ini membezakan kita. Tapi lesen untuk kita masuk ke syurga itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nakkan rahmat Allah kena buat betul-betul yang diterima. Betul-betul yang diterima. Adakah amalan kita ini betul-betul diterima? Kita mengharapkan ya. Tetapi tuan-tuan, kalaulah tidak ada package pengampunan daripada Allah, tak tahu macam mana. Sebab amalan kita tak pasti. Di sana mungkin amalan kita bercampur dengan ada kesyirikan yang riak kita sebut tadi. Puasa ni Allah tolong kita buang riak tu jauh-jauh. Kan? Ada riak, ada ujub, ada takabur. Itu dari sudut keikhlasan. Dan dari sudut ketulinan amalan mungkin ada bercampur dengan bid'ah dan sebagainya. Benda-benda yang tidak dari ajaran yang sebenarnya kita buat. Mungkin orang kata tak ada masalah Ustaz. Ada masalah. Hadis kata man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Siapa buat satu perkara yang tak ada asal dalam agama dan dia tertolak, kata Nabi. Man amila amalan laysa fihi amruna fa huwa radd. Siapa buat amalan yang tidak ada acuan daripada kami, maka dia tertolak. Ini kata Nabi. Kita minta maaf sama orang dia sensitif sikit bila sebut bid'ah dah amal tertolak alakan. Dia macam sensitif sikit. Apa Ustaz dia cerita amal tertolak? Orang suruh buat amal, dia cerita amal tak diterima amal kita. Jadi Nabi sebut nak selamatkan kita. Orang kafir ada yang buat amal baik, adakah diterima? Tak diterima. Adakah semua amal orang Islam baik? Baik pada kita belum tentu baik pada Allah. Baik pada kita belum tentu baik pada Allah. Sebab tu Allah menggambarkan orang yang rugi dalam Qul hal unabbiukum bil akhsarina amala. Nakah aku khabarkan orang yang rugi amalan mereka, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka tidak orang yang rugi amalan mereka di dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka sentiasa bersangka mereka tengah buat baik. Ada orang yang amal ditolak, ada amal ditolak. Nabi kata fa huwa radd, ia ditolak. Jadi bila kita sebut amal ditolak, ni Nabi yang sebut.
Sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca hadis, banyak Nabi sebut amal tidak diterima kerana syirik, kerana bid'ah dan sebagainya. Kenapa Nabi sebut? Nabi nak selamatkan kita sebenarnya. Dan perkataan macam ni pun ada dalam hadis. Sentiasa diakkan oleh ulama-ulama yang menjaga keturunan agama ni. Kenapa tuan-tuan? Supaya agama tidak berubah bentuknya. Agama bentuk dia contohnya bentuk A. Lama-lama boleh bertukar jadi B kerana orang tambah dan tambah. Kalau tak ada istilah macam ni, istilah bid'ah dan perkara-perkara yang tertolak ini semua, maka orang sentiasa akan mencipta sesuatu yang baru dalam agama. Bila mencipta sesuatu yang baru, tuan-tuan, adakah Allah nak benda tu? Kalau Allah tak nak benda tu, tuan-tuan, kita takut dia tertolak. Kita mengharapkan agar Allah terima amalan kita, agar orang terima amalan kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok apa yang kecoh dalam Facebook, ada orang dia promote zikir, menari dan sebagainya, boleh dia kata. Kalau hanya kata boleh pun ambil lah, boleh. Tapi zikir hak duduk macam biasa kita, lepas solat kita zikir, pagi petang kita zikir. Hak yang tak kena menari, tak kena duduk, tak kena berjoget, tu dah confirm terima ke belum? Hak tu confirm cara dia, cara yang sebenar. Hak tu belum confirm. Hak yang ditambah-tambah dia belum confirm. Hak yang confirm ni kita kena buat. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kerana kita takut, kita mungkin terjebak juga sikit-sikit, kita tak tahu. Kita tak tahu semua betul ke ni. Jadi kita mengharapkan satu kabel yang satu lagi, iaitu penghapusan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Allah ampunkan dosa kita, tuan-tuan, cerah peluang kita. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Ramadan, Nabi kata, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa berpuasa bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, dan kita tahu Allah yang suruh kita puasa. Kita puasanya kerana Allah. Wa ihtisaban, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh harapan. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk puasa, bersungguh-sungguh untuk buat pakej-pakej, sungguh-sungguh nak sembahyang malam, sungguh-sungguh nak mengaji Quran, itu kita panggil ihtisab. Pengharapan tadi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Nabi kata lagi, "Man qama Ramadan", siapa qiyam Ramadan. Qiyam ni makna sembahyang malam, tarawih, bangun qiyam tambahan, witir dan sebagainya, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan penuh pengharapan, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa bangun berqiyam pada malam al-qadar, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Nampak tuan-tuan? Di bulan puasa ni Allah bagi pengampunan banyak. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi, "Walillahi 'utaqa'un minan nar." Dan bagi Allah ada je hamba-Nya yang dia bebaskan dalam neraka terutama pasal Ramadan. Wa dzalika fi kulli lailah. Dan yang tersebut berlaku pada setiap malam. Setiap malam Allah ampunkan seorang hamba yang mungkin dosa dia boleh masuk neraka dah, tapi Allah ampunkan dia. Allah keluarkan dia daripada list ahli neraka, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sangat mengharapkan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping ibadah-ibadah lain berbentuk amal-amal yang menjadi penghapus dosa, al-amal al-manhiyah, amal yang menghapuskan dosa. Contohnya Nabi kata, "Al-jum'atu ila al-jum'ati kafaratun ma bainahuma." Jumaat ke Jumaat, penghapus dosa antara keduanya. Itu ada Nabi sebut. Ramadan ila Ramadan kafaratun ma bainahuma. Nabi sebut al-umrati ila al-umrah, umrah ke umrah, penghapus dosa antara keduanya. Al-hajj ila al-hajj, haji ke haji, penghapus dosa antara keduanya. Tidak. Jadi selain amalan ini, kita mengharapkan yang bulan puasa tadi. Selain banyak lagi amalan dia merupakan package Allah bagi kita pahala. Allah angkatkan darjat kita di sisi dia, dan juga Allah ampunkan dosa-dosa kita dengan amalan tersebut. Jadi di bulan Ramadan ni banyak tentang amalan yang termasuk dalam package tadi, iaitu package yang ketiga kita sebut, package kita buat bukan sahaja diberi pahala, tapi dalam masa yang sama Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi kita kena mengharapkan sangat benda ni. Itu tuan yang dirahmati Allah. Ini baru 3 package kita sebut. Saya nak buat mukadimah kuliah ni sebenarnya, tapi dah 7 dah. Tak boleh tuan-tuan, kuliah 9 Ramadan, peringatan kita bersama.
Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, jadi sama-samalah kita hari ke-15 kita masuk di pertengahan Ramadan. Ada lagi separuh lagi nak pergi. Jadi sama-samalah kita tingkatkan kita punya kualiti berpuasa, tingkatkan ilmu tentang puasa. Tak terlambat tuan-tuan. Siapa tak boleh nak merujuk sana sini tuan-tuan, boleh dengar. Hari ni banyak ada ceramah, hari ni banyak ada kuliah. Dan saya sarankan tuan-tuan kalau nak dengar ceramah, tak boleh dengar yang keratan-keratan ni boleh. Tuan-tuan dengar yang lengkap. Contoh Ustaz Samsuri, dia baca, tengok abad puasa tu, dengar kuliah dia habis. Oh, kita nampak apa dia sebenarnya. Kalau ambil 2 minit tu kadang-kadang hak tu dia tengah buat lawak. Hak tu dia tengah buat lawak. Kita dapat hak tu je. Ambil yang banyak sikit. Contoh, kalau tuan-tuan guru kita baca fiqh manhaji bab puasa. Dan dah sebelum puasa waktu banyak ustaz-ustaz yang dia buat secara live dan ada rakaman dia cerita tentang apa? Tentang fiqh puasa. Dia cerita agak lengkap sebenarnya daripada awal sampai ke akhir. Maka masih belum terlambat tuan-tuan. Dan kita nak kejar tadi, kita nak kejar kualiti puasa kita. Bahkan kita nak masuk di yang kemuncak ni. Di 10 hari yang akhir, lagi 5 hari, 4-5 hari ni kita nak masuk 10 hari yang akhir. Di sini kemuncaknya tuan-tuan. Maka kita sediakan diri kita dengan ilmu. Sediakan diri kita dengan cara yang betul. Macam nak iktikaf yang betul. Apa nak buat? Ada orang yang kata, Ustaz nak pergi iktikaf, tapi nak buat apa? Dia kata, nak buat apa? Iktikaf yang kata duduk je, kan? Buat je segala amalan, dikira pada iktikaf. Kita kata Ibn Rajab masa iktikaf, dia kata qat'ul alaiq bil khalaiq, memutuskan hubungan dengan khalaiq atau dengan makhluk, li khidmatil khaliq, untuk berkhidmat sepenuhnya kepada al-khaliq Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan hubungan dengan makhluk untuk kita beri perhatian dengan pencipta kita. Mana kita putus hubungan dengan dunia luar, duduk kat masjid. Setengah ulama mengatakan batas minimum i'tikaf itu ialah waktu solat ke solat, duduk dalam masjid. Setengah kata walaupun sekejap kita niat i'tikaf, tapi nak bagi ada feel tuan-tuan, bagi satu solat ke satu solat, baru kita rasa feel. Kita tunggu, kita subuh sampai zuhur, panjang tu tak, subuh sampai zuhur, ambil zuhur sampai asar, ambil zuhur sampai asar, dia ada feel. Kita i'tikaf tidak ada feel. Kalau sekarang kita mari kita nak solat, macam kita macam kita kata sunat, mari masjid boleh niat je i'tikaf, dia tak ada feel. Kita masuk, bukan tak ada feel, maknanya tak faedah saya kata. Mana kita masuk mari solat zuhur, niat i'tikaf sekali, habis zuhur kita balik. Kita tak rasa i'tikaf macam Nabi buat tu, yang mana dia tinggal rumah dia duduk lama tuan-tuan, tak keluar-keluar. Jadi kalau nak feel tu tuan-tuan kena cuba buat satu waktu solat sampai solat yang satu lagi, baru rasa feel tu. Kalau setakat mari sebelum solat duduk je niat i'tikaf, boleh, bukan saya kata tak boleh, tapi dia kurang feel. Dia kurang feel. Nak lagi feel, biar ada yang kita tidur atau ada kita sampai kena sahur dan sebagainya di masjid tu. Ini bagi siapa yang mampu buat lah. Tapi kalau nak feel, buat macam tu. Mari zuhur contohnya, lepas asar tu keluar, dia baru kita ada feel. Kita putuskan hubungan dengan keluarga kejap, dengan bazar kejap, dengan pasar raya kejap. Kita duduk ke masjid je. Kalau kita mari sebelum sembahyang 15 minit, sebelum tu kita pergi singgah kedai, balik pun kita singgah TF kejap. Dia tak jadi berapa putus lah dengan makhluk ni. Masa dia terlalu singkat. Kalau kita tak, hari biasa pun macam tu juga, maka dia tak ada berbeza. Maka kalau nak ada feel, bagi ada satu solat, tunggu solat yang kedua, dia mari feel tu. Feel beriktikaf, betul-betul tunggu. Masa ni tak ada hubungan dengan makhluk, hanya ada dengan Allah. Nak buat apa, buatlah apapun. Amal yang baik boleh buat belaka. Semua kita dikira pada i'tikaf kita. Jadi tuan-tuan, bukan tu sajalah, banyak lagi lah berkaitan dengan i'tikaf. Tapi saya kata nak masuk ke kemuncak dan hari ini kita kena bersedia. Kita kena bersedia. Kita tak ada ruang, ada habuan untuk kita nanti. Dan kalau kita buat pun kita boleh buat dengan cara yang betul dan kita dengan cara yang baik. Jadi tuan-tuan, sama-sama lah kita bersedia. Ini nak masuk kemuncaknya dengan ilmu, dengan rujukan dan sebagainya. Moga-moga hari-hari yang mendatang, Ramadan yang mendatangkan faedah yang baik untuk kita dan mendatangkan hasil yang baik untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Moga-moga amalan-amalan kita diterima, puasa kita diterima, qiyam kita diterima, bacaan Quran kita diterima, dan moga segalanya berkaitan dengan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, setakat ni jelah. Tak buka kitab ni, buat keluar dari beg tapi tak buka. Sekadar tu tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung kitab kita ni nanti dah lepas raya. Lepas raya kita akan sambung. Untuk hari ni cukuplah tazkirah tu. Sebab masa kita sempat. Jadi insya-Allah kita jumpa lain kali. Moga-moga bermanfaat apa yang kita kongsikan hari ini. Moga-moga Allah buka kita punya fikiran. Moga-moga Allah tambahkan kita ilmu dan juga pengetahuan. Moga-moga Allah kurniakan kita pahala yang berat mizan kebaikan kita nanti di akhirat. Jadi sekadar tuan-tuan mohon maaf dan kekurangan kerana kesilapan. Dibaik oleh Allah. Dalam mahkamah majlis ini sekian. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.